الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik daripada Allah, kita dapat bersama lagi pada malam ini untuk meneruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in pada fasal berkaitan dengan solat jenazah. Rasanya kita berhenti pada muka surah yang ke 136 terjemahan ni tak? Wa tahrumu perenggan 835. Tak, 835 wa tahrumu salatun ala kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin rabbal alamin. وتحرم صلاة على كافر لحرمة الدعاء له بالمغفرة. قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ومنهم أطفال الكفار سواء أنطقوا بالشهادتين أو لا wa tahrumus salatu alaihim. Kata penterjemah rahimahullah, haram sembahyang atas kafir. Sembahyang jenazah ni. Tak boleh kita sembahyang atas jenazah orang kafir. Kerana haram doa untuknya, sebagaimana kita tak boleh doa keampunan untuk orang kafir juga. Kata Allah Ta'ala, firman Allah ni dah terjemahan dia, dan jangan kamu sembahyangkan atas seseorang daripada mereka yang mati selama-lamanya. Daripada mereka itu, habis itu terjemah ayat tu, situ habis. Daripada mereka itu, termasuk daripada kalangan orang kafir ini adalah anak-anak orang kafir. Sama ada mereka menutur syahadah atau tidak, maka haram sembahyang atas mereka. Okey, masuk perbincangan berkaitan dengan orang yang kita tak boleh nak sembahyang. Tak boleh nak sembahyang dengan maksud haram. Haram sembahyang jadi buat dalam keadaan tahu tu berdosa. Kata pengarang rahimahullah, wa tahrumu salatun ala kafirin. Haram sembahyang, yakni sembahyang jenazah di atas jenazah orang kafir. Kenapa? Li hurmati du'a lahu bil maghfirah. Kerana haram kita berdoa kepada orang kafir dengan keampunan. Bila doa pun tak boleh. Sembahyang ni kan, tidakkah sembahyang tu mengandungi doa? Sembahyang jenazah ni kan mengandungi doa. Jadi tak boleh. Kemudian pengarang mendatangkan dalil larangan ini. Qala Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu sembahyang ala ahadin mata minhum, atas mana-mana seseorang yang mati di kalangan mereka abada, selama-lamanya. Ayat ini kalau ikutnya turun kepada orang munafik zaman Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kepala munafik lah di Madinah ni.
Bila dia meninggal, anak dia Islam. Anak dia Islam. Maka datang anak dia berjumpa dengan Nabi SAW. Minta khabar ayah dia meninggal dah, datang jumpa Rasulullah SAW untuk minta dengan Nabi pakai yang Nabi, untuk dia kafankan. Kain hak Nabi pakai, minta dengan Nabi nak kafankan. Dia tahu dah, anak dia tahu ayah dia ni perangai ke mana. Pernah dia minta dengan Nabi, kalau ada wahyu untuk bunuh ayah aku, biar aku sendiri, supaya kalau orang lain aku akan mungkin rasa marah, aku akan berdendam. Nampak? Tapi Nabi kata tak boleh. Hormatnya seseorang kepada bapaknya tu tak boleh. Allah Ta'ala larang, walaupun ayah dia kafir sekalipun. Ni munafik yang zaman Nabi ni, munafik i'tiqadi, nifak, makna zahir Islam, dalam tak percaya, dalam kufur. Itu dalam kufur. Maka bila dia begitu, dia minta dengan Nabi supaya bagi pakaian kain yang Nabi pakai, nak kafankan ayah dia. Nabi pun bagilah. Kemudian dia minta Rasulullah SAW sembahyang ke atas ayah dia. Nabi pun bangun nak sembahyang. Sayyidina Umar tarik baju Nabi. Ya Rasulullah, atusalli alaihi wa qad nahaka Allah an tusalli ala al-munafiqin? Ya Rasulullah, nak sembahyang tu, Tuhan larang dah kamu sembahyang kepada orang munafik. Kamu minta keampunan pada orang munafik. Nabi SAW, rahmatnya Nabi, kasihan belah. Walaupun orang itu lagi mana ada peluang, Nabi nak minta ampun juga. Nabi kata, innallaha khayyarani, Tuhan beri pilihkan kepada aku. Lalu Nabi bacakan firman Allah Ta'ala, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. In tastaghfir lahum, hai Muhammad alaihi salatu wassalam, kamu minta ampun ke tak minta ampun, sama. Ai sawaun, sama sahaja. Kamu minta ampun kepada orang munafik ni, nak minta ampun sama saja. Makna ketentuan Tuhan memang tidak akan dimaafkan orang hak menipu ni. Dalamnya kufur, tak percaya dan tak beriman, lagi pula menzahirkan keislaman. Ni kata musuh dalam musuh ni, duri dalam daging, gunting dalam lipatan, api dalam selkam. Jadi lepas tu Allah Ta'ala kata, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kalau kamu minta ampun kepada mereka 70 kali sekali pun, Tuhan tak ampun. Kerana dosa syirik ni, dosa kufur ni, tidak boleh diampunkan kecuali dengan tuang tu sendiri taubat. Hak lain dalam masyiatullah, dalam kehendak Tuhan, dosa-dosa lain, kalau Tuhan nak ampun, boleh Tuhan ampun. Tapi dosa syirik ni, dosa kufur ni, tidak diampunkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali orang tu sendiri bertaubat daripada dosa kufur dan syiriknya. Jadi Tuhan kata, kalau kamu minta ampun 70 kali pun, Tuhan tidak akan ampun. Nabi kata, kalau aku Tuhan tahu, maka Nabi kata, wasa'azidu ala 70. Kalau aku tahu bahawa tu aku boleh nak lebih 70, aku nak istighfar. Apa tak? Sebab dalam tu Tuhan kata, kalau kamu istighfar kepada mereka, minta ampun 70 kali, Tuhan tak akan ampun. Maknanya kalau aku tahu Tuhan akan ampun lebih ada 70, aku akan buat. Sungguhnya Rasulullah, kasihnya Rasulullah kepada umat dia ni. Kalau boleh tambah ada seorang pun masuk dalam neraka. Lalu Sayyidina Umar beritahu Rasulullah, ya Rasul, innahu munafiq. Abdullah Ubay bin Salul ni munafik ni. Tapi kerana belum ada larangan daripada Tuhan, Nabi pun semayanglah. Lepas daripada semayang, Allah Ta'ala turunkan, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan engkau sembahyang di atas mana-mana di kalangan mereka hok mati seorang pun. Maka lepas itu Nabi tak sembahyang dah. Mana-mana orang munafik, Nabi tak akan sembahyang. Dan senarai nama orang munafik itu Nabi berikan kepada Huzaifah bin Yaman. Yang mana dia seorang saja tahulah di Madinah tu siapa orang munafik. Orang lain tak tahu. Dia ini diberi sebagai gelaran sebagai penyimpan rahsia Nabi ni.
Penyimpan rahsia Nabi. Senarai nama orang munafik tahu seorang-seorang. Dan Nabi rahsiakan lepas Rasulullah SAW wafat, Huzaifah bin Yaman, orang tanya pun dok khabar. Jadi Sayyidina Umar pun tanya. Sayyidina Umar tanya, boleh khabar aku siapa? Kata, aku tidak akan membocorkan rahsia yang Nabi suruh pegang, aku tak akan beritahu. Okeylah, kalau tak apa pun, kalau tak beritahu khabar lah, aku ada tak? Aku ni sendiri, Sayyidina Umar, aku sendiri ada tak dalam senarai tu? Dia kata tak ada. Tak, dia sendiri tak. Dia sendiri ada perasaan khauf, kebimbangan tu, takut kepada Tuhan tu. Jadi dia nak Sayyidina Huzaifah kata tak ada, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, tak ada. Jadi Sayyidina Umar tengok mana-mana ahli Madinah yang meninggal, tengok Huzaifah pergi semayang tak. Kalau dia ada pergi semayang. Kalau tak, dia tak pergi semayang. Cara nak kenal gitu. Tengok, bila ada kematian, biasa sahabat akan ambil peluang lah untuk solat jenazah. Tengok Huzaifah mari ke tak. Kalau dia tak mari, Sayyidina Umar tak pergi lah. Nampak. Jadi bila begitu Nabi dah tinggalkan, takkan semayang seorang pun di kalangan mereka. Jadi adakah selamat dengan cara tu? Tak. Tuhan kata tak akan mereka ni selamat. Kerana apa? Kekufuran mereka itu Allah Ta'ala tidak akan ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa orang syirik kepadanya, dan dia boleh mengampunkan dosa selain pada syirik kepada sesiapa yang dihendaki. Besarnya dosa syirik ni. Okay. Jadi berdasarkan ayat itu, maka tak boleh disolatkan ke atas orang kafir. Doa pun tak boleh. Doa mana? Doa ya Allah ampunlah kawan hamba tu. Orang tu tak Islam. Tak boleh. Besar nilai keimanan ni. Kemudian siapa lagi? Wa minhum atfalul kuffar, dan di antara mereka ialah mana orang-orang orang kafir ni lah. Yang kita tak boleh semayang ni ialah atfalul kuffar, anak-anak bagi orang kafir. Juga kita tak boleh semayang, haram semayang. Di sisi pandangan mazhab Syafi'i, anak orang kafir hatta yang dah mumayyiz sekalipun, selagi mana tak balik. Sebab apa? Sebab pada hukum mereka itu dianggap masih ikut mak ayah dia. Dah tu ngucap tu semayang dia pergi sekolah, contoh tak balik lagi, sekolah asrama ke sekolah mana, dia pun ngucap lah depan cikgu dia percaya, tak apalah tu. Tapi dari segi hukum dunia, masih dia dikira sebagai anak orang kafir. Maka tidak boleh kita, kalau berlaku apa-apa, dia masih dianggap hukum anak orang kafir. Sehinggalah dia balik. Cumanya di sisi ulama, hakim atau kerajaan ni dia ada hak. Kalau boleh asingkan, kalau boleh untuk tarbiyah, tapi dengan keizinan ibu ayah dia. Supaya apa? Supaya dia boleh mempraktikkan amalan. Ini mana ni? Ni sebelum balik. Sebelum balik. Kalau mak ayah tak beri, tak apa, serah. Lepas. Tak boleh kita nak semayang. Dah ni ngucap dah ni. Dah nak tanam mana? Tanam di kubur orang Islam ke tanam di jerak? Tanam di jerak. Dah siang lah ni. Apa dah siang? Dosa. Dia di kalang dia nanti masuk syurga juga. Nampak tak? Dah tanam di kubur orang kafir pun bukan masalah tanam di kubur kafir. Itu jasad aja tu. Jasad duk tanam situ. Alam barzah tu alam lain dah. Dia tanamlah mana-mana pun. Kalau orang tu beriman, tak rasa pun azab kubur sebelah. Tak rasa pun azab kubur sebelah. Ia bukan alam dunia ni. Tanam sebelah-sebelah. Tak boleh ni. Orang jahat ni. Tanam kita. Tapi di sisi aturan pengkebumian tu, ulama letaklah orang-orang biasa. Lepas tu orang yang dikira sebagai ahli-ahli maksiat tak jauh sikit. Bukan terasa tu duduk sebelah kan kena panah. Dok, ni alam barzah ni. Ni alam barzah ni. Kalau kita tak rumah sebelah bising kita dengar. Kalau kedai sebelah tu kedai
kedai panah ke atau kedai roti kena kesang pada sebelah kalau dia guna api ni tak ada dah. Ni alam yang berbeza dah. Okey. Jadi hukum mereka ialah dihukum dengan hukum orang kafir juga. Dengan hukum orang kafir juga. Dah ini melanggar apalah apa nama ni kita kata kedaulatan lah. Sekarang ni hukum Islam gitu. Nampak tak? Kita yang kena faham tu. Jadi cara dia buat cara betul lah. Buat dengan cara yang betul, yang sebagaimana digariskan oleh syariat. Okey. Maka dia kata wa minhum atfalul kuffar. Anak orang kafir. Sawaun, tengok. Ghayah anak orang kafir ni tidak perlu disolat dan haram disembahyangkan jenazah. Sawaun anataku bisyahadataini amla. Sama ada mereka itu mengucap dengan dua kalimah syahadat atau tak. Anak orang kafir ni kalau katakanlah dia dah pandai, dia dah boleh mikir, tapi tak balik lagi. Ingat, tak balik lagi. Dia ngucap dah sekalipun, dia semayang dah sekalipun, dia pakai tudung, dia hafal Quran ke mana pun, kalau mak dia nak ambil, kena serah. Kena serah. Tapi makna pihak kerajaan, kalau mak dia benar, pihak kerajaan kalau boleh asingkan, tujuan supaya dididik dalam suasana Islam. Tapi hak mak ayah tak ada, besarnya hak mak ayah ni. Dan jangan tengok satu belah pihak saja ataupun satu aspek saja. Aspek yang lain boleh jadi dia akan dakwah kepada mak ayah dia. Dia akan jadi sebab kepada hidayah ibu bapanya. Okey. Dari segi hukumnya, dia masih dikira di dunia sebagai hukum, dijalankan hukum macam mana orang kafir. Sama ada dia mengucap atau tak mengucap. Fatahrumus salatu alaihim, maka haram sembahyang ke atas mereka. Itu satu. Kemudian kata muallif rahimahullah, wa ala syahidin wa huwa biwazni fa'ilin bima'na maf'ulin li'annahu mashhudun lahu bil jannah aw ala fa'ilin li'anna ruhahu tashhadul jannata qabla ghairihi wa yutlaqu lafzu syahidi ala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa syahidud dunya wal akhirah wa ala man qatala linahwi hamiyatin fahuwa syahidud dunya wa ala maqtulin zulman wa ghariqin wa hariqin wa mabtunin ay man qatalahu batnuhu kastisqain aw ishalin fahum syuhadaun fil akhirati faqat. Okey. Ni masuk dah ni. Berkait syahid dunia akhirat ni. Kata penterjemah, dan ke atas yang syahid. Syahid ini di atas wazan fa'il. Syahidun fa'ilun. Ni dalam ilmu sarah lah ni. Ilmu bina kalimah. Syahid fa'il. Dengan makna maf'ul. Maf'ul, isim maf'ul yang disyahidkan. Yang disaksikan, kerana disaksikan baginya dengan syurga, atau dengan makna fa'il yang menyaksi, kerana rohnya menyaksikan syurga sebelum roh selainnya. Dituturkan lafaz syahid ke atas orang yang berperang. Dituturkan. Dia terjemuh bagi yutlaku di itlaq. Disebutlah. Boleh kok ditutur, boleh lah. Jadi bahasa kita jarang sebut ditutur. Disebut lafaz syahid ke atas orang yang berperang, supaya jadilah kalimah Allah yang tertinggi. Maka dia adalah syahid dunia dan akhirat. Dan ke atas orang yang berperang kerana umpama semangat kaumnya, maka dia adalah syahid dunia sahaja. Dan di atas orang yang dibunuh dengan zalim, dan orang yang lemah, dan orang terbakar, dan orang yang sakit perut, iaitu membunuhnya oleh perutnya, seperti muntah-muntah atau cerek-berek. Muntah-muntah tu tanda sikit. Muntah-muntah tu tanda sikit. Terjemah muntah-muntah tu bukan makna istisqa. Istisqa ni makna sakit perut. Dia panggil, orang panggil busung-busung. Istisqa batni. Busung orang panggil tak?
perut penuh air. Dia masalah bila buah pinggang tak boleh nak keluarkan air, tak boleh proses, jadi perut jadi besar, busung panggil tak. Jadi bukan mutah-mutah tu dan istisqa itu tukar dengan istiqaah kot. Dan cerek-berek, tu betul. Maka mereka itu adalah orang yang syahid pada akhirat. Masuk pada masalah orang yang tak boleh disembayangkan, seterusnya ialah wa ala syahidin, atas orang yang mati syahid. Orang mati syahid. Okey, sekarang ni dia terang dulu apa makna syahid. Wa huwa biwazni fa'ilin. Syahid dengan bacaan dia, cara sebut fa'ilun, wazan itulah acuang dia. Dia bahasa Arab ni dia ada acuang dia. Bimakna maf'ul. Fa'il bimakna maf'ul. Itu ada. Fa'il dengan makna maf'ul, makna masyhud, orang yang disaksikan. Orang yang disaksikan, makna yang lain menyaksikan dia. Apa dia? Apa makna kalau kita kata syahid dengan makna isim maf'ul ini? Li'annahu mashhudun lahu bil jannah, kerana dia disaksikan dengan syurga. Dia ni disaksikan dan dijamin masuk syurga. Itu maksud. Allah Ta'ala jamin orang mati syahid fi sabilillah lillahi ta'ala ni masuk syurga. Jadi dia disaksikan. Sebahagian mengatakan kerana malaikat rahmat menyaksikan dan mengambil ruhnya. Itu satu. Ataupun syahid bimakna fa'il. Fa'ilun bimakna fa'ilun. Fa'ilun makna yang menyaksikan. Syahidun bimakna syahidun, yang menyaksikan, makna dia sendiri menyaksikan. Tadi dia disaksikan, isim maf'ul. Dia menyaksikan, dia sendiri menyaksi. Apa maksud? Kok mana itu? Li'anna ruhahu tashhadul jannata qabla ghairihi, kerana roh mereka ini telah menyaksikan dan melihat syurga sebelum orang lain. Lebih orang mati syahid ni, roh dia masuk syurga dah, tengok dah. Kerana roh dia duduk dalam burung hijau. Tuhan sebut burung hijau, bukan burung oranye, bukan burung kuning, bukan burung merah. Burung hijau yang duduk dalam syurga, berterbangan dan makan dari buah-buahan syurga. Jadi roh orang mati syahid ni duduk dalam paruh tengkolok burung tu. Burung tu makan daripada buah-buahan syurga, akan dapat nikmat kepada orang mati syahid tu. Roh orang lain tak lagi. Jadi roh orang mati syahid ni dah menyaksikan syurga. Jadi dengan makna syahid, dia yang menyaksikan. Okey, selesai tu. Okey, kemudian wa yutlaqu lafzus syahid. Sekarang ni lafaz syahid ni, bila sebut syahid ni, dia merujuk kepada beberapa jenis. Pertamanya syahid dunia akhirat. Yang kedua, kita khulasah lah dulu, senang lepas ni kita baca. Yang kedua, syahid dunia saja, akhirat tidak. Yang ketiga, syahid akhirat saja, bukan dunia. Pertama, siapakah dia syahid dunia akhirat? Syahid dunia akhirat ni orang perang fi sabilillah ni. Perang fi sabilillah, niat kerana Allah. Dia orang ini syahid fi sabilillah. Dia ini syahid dunia akhirat. Yang kedua, dipanggil sebagai syahid dunia. Syahid dunia siapa? Dia pergi perang tapi bukan lillah, bukan kerana Allah. Dia sama dengan orang lain, perang lawan orang kafir, tak? Berperang lawan musuh Islam. Dia mati, tapi tujuan berperang ni bukan kerana Allah Ta'ala. Ni dipanggil syahid dunia. Pengurusan dia diurus macam mana ni, orang yang mati syahid ni tak boleh mandi, tak boleh sembahyang, dan dikafankan dengan pakaian dia tu. Maka ini nama syahid dunia. Maknanya pergi perang tapi bukan perang kerana Allah. Yang ketiga, syahid akhirat. Syahid akhirat ni akan sebut beberapa golongan. Orang ni orang yang bukan mati perang, tapi dia mati dalam keadaan terseksa. Dia panggil syahid akhirat. Kenapa? Kerana sebab mati dia
mati dalam keadaan terseksa lebih pada orang lain, maka Allah Ta'ala memberi ganjaran dia lebih daripada ganjaran mati biasa. Maka dinamakan syahid akhirat. Mati beranak, mati sakit perut, mati taung, mati wabak dan seumpamanya. Okey. Tu kata dia, wa yutlaqu lafzus syahidi ala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dan disebut lafaz syahid merujuk kepada orang yang berperang supaya jadilah kalimah Allah itu yang tertinggi. Dia perang kerana nak menegakkan kalimah Allah. Fahuwa syahidud dunya wal akhirah. Ini nama syahid dunia akhirat. Satu. Wa ala ay wa yutlaqu lafzu syahidi ala man qatala linahwi hamiyatin. Lafaz syahid juga disebut ke atas orang yang berperang kerana tujuan seumpama hamiyah. Hamiyah ni perkauman. Dia nak tunjukkan keberanian lah, keberanian dan juga perkauman dia. Kalau nak tunjuk dia gedebek. Nak tunjuk dia ni kerana apa? Kerana nak jaga perkauman dia. Nak tunjuk dia ni orang yang berjasa, bukan kerana Allah. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Tak? Orang itu lepas meninggal, lepas habis perang, sahabat sebut, si fulang tu hebat sungguh berperang. Hebat sungguh perang. Tak ada, dia catat habis orang. Akhirnya mati. Disebut Nabi dengan kata, kamu tahu macam mana di dalam syurga? Nampak tak? Tahu mana dia itu mati masuk syurga? Boleh jadi dia itu mati kerana apa? Kerana tujuan nak suruh kata, dia gagah, dia pahlawan, dia hebat, dia orang berjasa kepada kaum dia. Maka orang ini dipanggil syahid dunia saja. Fahuwa syahidud dunia. Syahid dunia. Wa ala maqtulin zulman. Yang ketiga, orang yang terbunuh kerana zalim. Terbunuh kerana sebab dizalimi, zulman. Dia tak bersalah, tapi dia dihukum bunuh. Orang tuduh dia. Tak? Orang tuduh dia khianat ke dia, akhirnya kena takak, bicara, tak boleh nak membela diri dan seumpamanya, hukum bunuh. Padahal dia tak bersalah. Orang ini mati dalam keadaan syahid akhirat namanya. Wa ghariqin, mati lemah. Mati lemah. Mati lemah ni syahid kan ni, syahid akhirat. Ni memang mati lemah ni sakit daripada mati biasa. Mati biasa pun sakit dah. Tak aja rasa. Tak aja ya. Kalau raja rasa khabar. Sakit macam nak mati tu adalah. Kalau orang sakit teruk-teruk, sakit macam nak mati, saya tak mati lagi. Sakit, mati sungguh tu tak ada orang khabar dah. Jadi disebutnya memang sakit. Apatah lagi mati dalam keadaan begini. Mati lemah. Wahariqin, mati terbakar. Mahruk, mati terbakar. Sakit kau tengok sakit dah. Nampak tak? Mati terbakar. Wa mabtunin, mabtun ni makna sakit perut. Dia tengok dia tafsir tu, ai man qatalahu batnuhu, yang mana perutnya membunuhnya. Makna sakit berkaitan sakit perut ni. Contoh kastisqain. Istisqa ni mana dia maksud ni istisqa batni. Istilah ni macam perut busung lah. Perut dia membesar kerana ada cecair tak boleh keluar, kerosakan buah pinggang dan seumpamanya. Orang ni sakit. Dak mati lagi, hidup sakit dah. Faham? Sakit dah. Au ishal, atau mati seret-beret. Mati seret-beret. Ishal ni makna mati seret-beret. Masuklah lain, mati dalam keadaan wabak. Mati mana lagi? Mati mengandung. Betul tak tu? Kerana mati dia mengandung anak. Mati mengandung. Okey. Fahum asyuhada'u fil akhirati faqat, maka mereka itu ialah orang yang syahid akhirat saja. Dipanggil syahid akhirat. Ka ghuslihi ay asyahidi walau junuban li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam lam yaghsil qatla uhudin wa yahrumu izalatu dami syahidin
Sama seperti mandinya, iaitu haram juga memandikan orang mati syahid. Iaitu syahid itu. Mandi apa? Mandi syahid. Walaupun yang berjunub, walaupun orang mati syahid itu berjunub. Kerana Nabi SAW tidak memandikan orang yang terbunuh pada perang Uhud. Haram menghilangkan darah orang mati syahid. Jadi katanya wa karuslihi, seumpama memandikannya. Jadi haram sembahyang, seumpama haram memandikannya. Tak boleh juga tak boleh mandi orang mati syahid. Walau junuban, walaupun orang syahid itu mati junub, mati junub sekalipun, mati dalam keadaan berjunub. Dalam kisah kan kita biasa dengar kan, ada orang buat nasyid lah, lagu Hanzalah tu, orang sahabat yang dimandikan oleh malaikat tu. Hanzalah ibnu Rahib, dia ni salah seorang yang mati pada peperangan Uhud. Dia dalam keadaan dia berjunub, baru menikah, maka dia bersama isterinya, tiba-tiba panggil panggilan jihad, dah sempat nak mandi lah, maka Nabi SAW ikut perang dengan Rasulullah SAW. Bila mati, Nabi tak mandikan juga. Dan Nabi tahu. Allah Ta'ala beritahu pada Nabi sebab apa? Sebab Nabi nampak dalam banyak-banyak orang yang mati syahid itu, Hanzalah malaikat mandi. Malaikat mandi. Dia kata, Nabi SAW sebut, ra'aitu al-malaikata taghsiluhu, aku tengok malaikat mandi dia. Jadi ini menunjukkan bahawa orang mati syahid ini tak boleh mandi. Nabi larang, la taghsiluhum, Nabi kata jangan kamu mandikan orang mati syahid. Fa inna kulla jurhin au kalmin au damin yafuhu miskan yaumal qiyamah, kerana setiap daripada luka, kalmin juga luka jugalah, luka berdarah ataupun darah itu, dia akan semerbak bau kasturi pada hari kiamat. Jadi Nabi tak benar. Jangan buang, jangan tukar pakaian dia tu. Biar dia mati dalam keadaan begitu, kerana darah-darah itu, luka-luka itu akan menjadi saksi. Dia akan berbau wangi pada hari akhirat. Kemudian kata di sini, li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaghsil qatla Uhudin, Nabi tidak memandikan orang mati syahid dalam perang Uhud. Wa yahrumu izalatu dami syahidin, dan haram menghilangkan darah orang mati syahid. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala, wa huwa man mata fi qitali kuffar. Ni akan diterang, dia akan perincikan lagi, siapakah orang yang dikira mati syahid ni. Syahid mana ni? Syahid dunia akhirat ni. Ataupun kita umumkan lagi syahid dunia lah. Yang perang fisabilillah ni, dia ada ciri-cirinya. Bukan ikut nak perang. Perang sama kabilah. Tu tak boleh tu. Apa? Tu zaman sekarang yang berlaku peperangan sama kabilah-kabilah, sama Islam. Perang kerana sebab mazhab dan seumpamanya, itu tidak dikira sebagai perang syahid fisabilillah. Nak ikut ataupun nak kena kepada syarat syahid fisabilillah tu, dia ada ciri-ciri dia akan disebut oleh pengarang selepas pada ini, insya-Allah taala. Soalan dia tanya ni, mati disebabkan COVID termasuk mati wabak juga? Iyalah. Ada fatwa-fatwa dekat Malaysia pun dan fatwa-fatwa dekat antarabangsa pun, dia kira sebagai wabak. Kalau istilah dahulu, semua wabak-wabak ni bagi ta'un belaka. Dan ulama kata yang mati kerana ta'un ini dikira sebagai mati syahid akhirat. Dengan maksud apa? Pahala dia dapat pahala yang lebih daripada mati biasa, kerana mati dia dalam keadaan sakit mati dia tu lebih pada sakit orang biasa, sebab dia menanggung sakit kan, tapi pengurusan dia kena urus macam jenazah biasa, macam orang mati biasa lah. Semayangkan, dimandikan, disemayangkan tanah macam biasa. Itu nama syahid akhirat. Syahid akhirat.
Lagi ada soalan? Tak ada Ada. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.